Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 121 pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya yang bersara pada tahun 2023 menerima sijil persaraan. Majlis penyampaian sijil diadakan di Jabatan Perdana Menteri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat P.H. Dato' Dahlan Raja, Meja Jara Bersara Dato' Berduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua. Majlis adalah sebagai tanda penghargaan kepada para pegawai dan kaki tangan yang telah menabur bakti selama menjalankan tugas dalam perkhidmatan awam. Apabila melangkah ke fasa endemik, Bru Health turut beradaptasi memberi tumpuan kepada membina masa depan yang lebih sihat dan terhubung. Evolusi tersebut menekankan kesejahteraan bukan sekadar rawatan penyakit sambil mendigitalkan perkhidmatan kesihatan. Selain itu, inisiatif seperti BN On The Move National Challenge telah menggalakkan gaya hidup sihat dengan rakyat mencapai 80 bilion langkah secara kolektif yang merupakan pencapaian negara yang luar biasa. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, berucap pada majlis pelancaran aplikasi Bru Health versi 5.0 menyatakan ia sebuah platform transformatif yang direka untuk memperkasakan individu dalam menguruskan kesihatan dan kesejahteraan mereka. Majlis diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Bru Health 5.0 bukan hanya sekadar aplikasi. Ia adalah rakan kepada kita dalam perjalanan kesihatan kita. Setiap langkah daftar masuk dan aktiviti yang direkodkan akan memberikan maklumat yang bernilai, dan integrasi Bru Health dan dengan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, ia akan memimpin kita ke depan bagi meningkatkan lagi perjalanan transformasi kesihatan digital. Antara tambahan baharu pada aplikasi Bru Health 5.0 adalah program pemeriksaan kesihatan kebangsaan, saringan kanser pangkal rahim, menambah 3 program lain yang sudah tersedia, saringan kanser payudara, kanser kolorektal dan penyakit kardiovaskular. Oyen memelihara kucing digital juga turut diperkenalkan dengan orang ramai memperolehi ganjaran dengan pencapaian matlamat kesihatan harian. Bagi meningkatkan industri pembuatan makanan di negara Brunei Darussalam, Ganim International Corporation Ganim menghasilkan produk antarabangsa yang pertama, produk Abang J Sate, keluaran Jetsin Sendirian Berhad berpangkalan di Sabah, Malaysia, dilancarkan semasa Pesta Pengguna ke-30 di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kawangan dan Ekonomi. Juga hadir Tuan Yang Terutama Datuk Muhammad Aini bin Atan, Pesuruh Jaya-Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Pelancaran produk tersebut merupakan satu lagi mercu tanda penting bagi Ganim dan Jetsin Sendirian Berhad dan menunjukkan keupayaan kemudahan pengeluaran Ganim. Majlis pembukaan bagi kursus Maktab Turus sesi ke-15 diadakan di Auditorium Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei APABDB Kelmarin. Perasmiannya disempurnakan oleh Meja Jeneral Dato' Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bohasan, Pemerintah ABDB. 37 pegawai dari dalam dan luar negara menghadiri kursus tahun ini. Kursus direka khusus untuk meningkatkan pengetahuan profesional dan akademik peserta berkaitan persekitaran strategik kontemporari dan kesannya terhadap pertahanan dan keselamatan. Juga hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam.
Rombongan Parlimen Malaysia mengadakan perjumpaan rasmi bersama dengan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sesi perjumpaan diadakan di bangunan Dewan Majlis. Rombongan Parlimen Malaysia diketuai oleh Yang Berhormat Cheo Chun Man, Ahli Parlimen Miri, bersama Yang Berhormat Lee Chen Chang, Ahli Parlimen Petaling Jaya, serta pegawai-pegawai dari Sekretariat Parlimen Malaysia. Manakala Majlis Mesyuarat Negara diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Dato' Seri Setia Awang Haji Soyoy bin Haji Osman. Kedua-dua pihak membincangkan pelbagai isu penting yang menjadi keprihatinan bersama, termasuk memperkukuhkan hubungan diplomatik dan hubungan antara kedua-dua parlimen serta usaha untuk membina kerjasama strategik yang memberi impak kepada pelbagai sektor berkepentingan. Kedua-dua pihak berharap hubungan erat yang sedia terjalin antara kedua-dua negara akan terus diperkukuh untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Syarikat Metanol Brunei Sdn Bhd BMC menandatangani satu memorandum persefahaman MOU bersama Universiti Brunei Darussalam UBD. Penandatanganan tersebut bertujuan untuk mengenal pasti peluang kerjasama dalam bidang seperti pengeluaran dan penyimpanan hidrogen, penggunaan karbon, pemulihan dan rawatan air serta reka bentuk bahan termaju yang dibantu kecerdasan buatan AI. Majlis penandatanganan berlangsung di UBD. Menandatangani bagi pihak UBD, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD, manakala BMC diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya, Yizis Erenke Mora Marin. UBD mengiktiraf BMC sebagai kolaborator utama dalam menyokong misi KAMS untuk memajukan penyelidikan dalam sains bahan dan kajian tenaga sejajar dengan usaha kepelbagaian ekonomi Brunei. Inisiatif berkenaan diharap dapat menggalakkan inovasi teknologi dan membangunkan model insan tempatan. Lebih 99% kes kanser cervix di negara ini disebabkan oleh jangkitan HPV atau Human Papilloma Virus. HPV merupakan sejenis virus biasa yang boleh berjangkit melalui sentuhan kulit semasa hubungan kelamin. Menurut Pegawai Perubatan Kanan dan Ketua Perkhidmatan Kesihatan Ibu Kementerian Kesihatan, jangkitan HPV boleh kekal di dalam badan bertahun-tahun lamanya dan biasanya boleh hilang secara semula jadi melalui tindakan balas sistem imun badan. Pengiran Dr. Hajah Rosirah Haini binti Pengiran Haji Idrus mendedahkan perkara tersebut dalam wawancara Rampai Pagi. Jangkitan ini ia boleh berpanjangan atau berterusan, ia boleh menyebabkan perubahan sel pada sel-sel cervix yang dijangkiti HPV itu. Jadi kalau ia ada perubahan sel, lama-kelamaan ia boleh bertukar menjadi kanser. Tapi yang kita ketahui, biasanya jangka masa daripada jangkitan HPV kepada kanser boleh memakan masa atau mengambil masa dalam 10 tahun atau lebih. Ujian HPV merupakan kaedah baru ujian saringan bagi pengesanan awal kanser cervix. Ia adalah kaedah baru yang berteknologi tinggi untuk pengesan jangkitan HPV sebelum terjadi sebarang perubahan kepada sel-sel cervix. Ada kelebihannya juga ujian HPV ini sebab ia ada boleh membuat pengambilan sampel sendiri. Atau ujian HPV ini saya akan beritahu juga, ia macam tadi yang saya sebutkan, ia mengesan jangkitan yang berisiko tinggi. Jadi kalau jangkitan HPV itu tidak dikesan, ujian HPV seterusnya dalam jangka masa 5 tahun akan datang. Kementerian Kesihatan berharap dengan adanya ujian HPV akan dapat meningkatkan lagi liputan penyaringan kanser cervix di negara ini. Bagi pertanyaan lanjut mengenai saringan kanser cervix, orang ramai boleh menghantar email ke health.screening@moh.gov.bn.
Unit Pendidikan Teras IBTE Kampus Agroteknologi telah menganjurkan program amal sempena acara kempen Hari Bertindak iaitu menerima sumbangan orang ramai barangan terpakai untuk Semata Brunei. Kemarin diadakan penyerahan hasil kutipan barangan tersebut di Pusat Autisme bagi Dewasa Semata, Kampung Sungai Hancing. Pelbagai barangan disumbangkan termasuk pakaian terpakai, mainan kanak-kanak dan beg. Dengan penyerahan sumbangan tersebut, ia diharap dapat membantu melancarkan lagi urusan pembelajaran kanak-kanak Pusat Semata Brunei. Peningkatan yang paling ketara yang dapat kami saksikan bukan sahaja daripada sumbangan barang-barang, akan tetapi kesedaran pelajar serta guru yang mana ramai telah ikut serta. Di samping itu mereka juga telah menyebarkan maklumat-maklumat mengenai dengan projek ini kepada sanak saudara, teman-teman dan juga masyarakat. Jabatan Urusan Haji melalui bahagian Bimbingan Haji dan Umrah akan mengadakan kursus ibadah haji dan umrah bagi musim haji tahun 1446 Hijrah 2025 Masihi sebanyak 10 sesi setiap hari Jumaat dan Ahad. Kursus akan diadakan secara serentak di pusat-pusat kursus yang terpilih di keempat-empat daerah bermula 17 Januari hingga 16 Februari 2025 dari pukul 8 hingga 10.30 pagi. Di daerah Brunei dan Muara, kursus akan diadakan di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Amal Umi Kalthum Al-Islam, Kampung Kilanas, Sekolah Ugama Lambak Kanan Jalan 1, Kampung Perpindahan Lambak Kanan, Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Hafizah Sororo Bolkiah, Kampung Perpindahan Brakas dan Sekolah Ugama Sungai Besar, Kampung Sungai Besar. Manakala di daerah Belait di Sekolah Ugama Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin, bagi daerah Tutong Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Nur Ain dan di daerah Temburong di Sekolah Arab Temburong. Semua bakal jemaah haji yang terpilih untuk menunaikan ibadah haji bagi tahun ini dikehendaki mengikuti kursus ibadah haji yang diaturkan di pusat-pusat yang ditetapkan. Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Data Stream Digital Sendirian Berhad DSD, Progresif Sendirian Berhad, Imagine Sendirian Berhad dan Mark Telecommunication Sistem Sendirian Berhad MarkTel menawarkan perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A, ASO dan International General Certificate of Secondary Education IGCSE sesi Oktober-November 2024. Perkhidmatan bermula hari ini 17 Januari 2025. Pendaftaran bagi keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A dan AS boleh dibuat melalui SMS dengan menaip MOE, jarak REGA, jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor kad pengenalan calon. Manakala pendaftaran keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O dan IGCSE boleh dibuat dengan menaip MOE, jarak REGO, jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor kad pengenalan calon. SMS boleh dihantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST, 38666 bagi pelanggan Progresif dan 39966 bagi pelanggan Imagine. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan melalui SMS setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Unit Penguatkuasaan Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong bersama Jabatan Buruh dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan menjalankan operasi bersepadu. Dalam operasi tersebut, Jabatan Daerah Tutong mengeluarkan kempang kepada sebuah syarikat kerana didapati melakukan kesalahan Akta Kesalahan Rambaian 2021 Penggal 30 di tempat awam.
Syarikat Syazwanis Enterprise dikenakan denda kompaun sebanyak RM2,000 di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal, syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000 bagi kesalahan pertama.